Shalom, selamat pagi. 弟兄姐妹平安， Terima kasih atas undangan berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 感谢主，今天早上可以邀请牧师来这边为我们正道。 Izinkan saya atas nama keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan salam hangat buat keluarga besar dari GKY Tipik. 亚洲神学院的大家庭为我们教会给该业必问好。 Hari ini saya diberikan satu tema yang menarik, lebih dari kekayaan, hikmat dalam keuangan. 今天有这么特别的题目，就是超于智慧，在管理钱财方面。 Ada tiga bagian yang diminta oleh majelis itu dapat dijabarkan pada hari ini. 今天有三个部分，可以我们看到的。 Bagian pertama dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, saya bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Amsal 13 ayat 11 dan Amsal 22 ayat 7 dalam bahasa Mandarin. 就有箴言第3章第9到第10节，就先用印尼语，然后箴言的第3章11节，箴言22章第7节，我们再用中文读。 Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 箴言第13章11节，不劳而得之财必然消耗，钱劳积蓄的必渐增加。然后箴言22章第7节，富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。 Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, pernahkah kita itu berpikir bahwa ternyata kata uang itu di dalam Alkitab itu dicatat paling banyak dibandingkan dengan kata surga dan neraka maupun dosa. 弟兄姐妹，我们是不是有想过，在圣经里被记载最多的词语，也就是钱财，不是天堂，不是地狱，也不是罪。 Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mengajarkan perumpamaan. Dari 38 perumpamaan, 16 diantaranya itu Tuhan Yesus berbicara tentang harta atau uang. 耶稣在教导比喻的时候，有30个比喻，其中16个都是关于钱财的。 Itu berarti kurang lebih 42% Tuhan Yesus itu berbicara tentang uang dibandingkan lebih banyak dari surga atau neraka. 那就是接近42%，耶稣教导关于钱财。 Sehingga John Piper itu mengatakan Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada tentang seks, tentang surga, tentang neraka. Uang itu merupakan topik yang penting bagi Yesus untuk menjelaskan. John Piper 有观察过，耶稣说关于钱财的次数比信天台地狱的次数多。 Hampir 1 di antara 10 ayat-ayat yang ada di Injil itu berbicara tentang uang, sehingga jumlah kata uang di dalam Injil itu kurang lebih 288 ayat. 在福音书里，几乎每10节里就有一个经节谈论到钱财的，所以总数差不多有288节。 Dan di dalam Alkitab ada 2000 ayat dan di kitab Amsal itu ada 131 ayat, saudara. 然后在整本圣经里有2000个经节，然后在箴言里就有130节。 Apa signifikansinya Tuhan Yesus ataupun Alkitab berbicara demikian banyak tentang uang, saudara? 为什么主耶稣和圣经里都这么多的说到关于金钱呢？ Bapak Ibu, ternyata Allah itu memahami betapa dahsyatnya pertarungan di dalam hati manusia pada saat bersentuhan dengan uang. 弟兄姐妹，神了解我们与钱财接触的时候，内心会有产生激烈的挣扎。 Manusia itu gampang jatuh karena uang. 人很容易的犯罪，因为金钱。 Dan uang itu seolah-olah punya power demikian cepatnya menjerumuskan seseorang itu masuk di dalam ketersesatan. 然后这些金钱好像有能力的，一瞬间可以把人类陷入迷雾。 Yang kedua, saudara, Allah memahami bahwa lebih mudah bagi kita mencintai, menyembah kepada uang dibanding
menyembah kepada Allah sebagai sumber segala berkat dalam hidup kita. 第二，神了解我们更容易的爱和崇拜金钱，而抛弃赐予我们一切祝福的神。 Yang ketiga, uang dan harta itu bisa merusak seluruh aspek kehidupan manusia. 然后第三的，钱财可以破坏人生中各方面。 Pendeta yang senior, Pendeta Billy Graham mengatakan, jika seseorang memiliki sikap yang benar terhadap uang, hal ini akan membantu meluruskan hampir seluruh bidang lain dalam hidupnya. Billy Graham 牧师有说过这一句：如果一个人对钱财有正确的态度，这可以帮助改善他生活中的各个方面。 Yang dikatakan Billy Graham saya pikir betul Bapak Ibu ya, dalam pengalaman saya uang itu bisa merusak hubungan suami istri, bisa merusak hubungan orang tua dengan anak, relasi antar saudara kandung, bahkan yang menyedihkan membisniskan gereja sehingga gereja itu menjadi pecah. Saudara. 我们想象他说的话的确是正确的，因为我们曾经也看到有因为钱财的破坏了夫妻关系，也破坏了子女跟父母的关系，甚至亲兄弟姐妹的关系。更可悲的就是把教会当作生意，导致教会分裂。 Bapak Ibu kita melihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah di dalam diri kita tidak muncul satu pemikiran tentang uang. 我们可以想象，在我们每一天的生活里，我们的脑海里有没有经常的想到金钱？ Kita bergumul dengan masalah ekonomi kita, masalah uang yang ada dalam diri kita, cara menghasilkan uang, menabung, investasi, membelanjakan. Tiap hari harus kita pikir soal itu, saudara. 可能我们每一天都在想怎样的要去赚钱，怎么要去投资、储蓄等等等等。 Coba bayangkan bila Allah tidak memberikan petunjuk bagi kita untuk mengelola uang itu dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana. Mungkin kita juga bisa terjatuh karena terseret oleh hal-hal yang menarik dari uang itu. 我们可以想象，如果神不指导我们如何要有智慧的去管理这些钱财，可能我们也会陷入那些可以导致我们犯罪的。 Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama belajar di mana Allah itu memberikan kepada kita ayat yang sedemikian luar biasa itu supaya dengan hikmat Allah kita dapat mengelola dengan bijaksana dan melalui apa yang menjadi berkat Tuhan itu kita memuliakan nama Allah. 所以很感谢神，今天神要教导我们如何的用神的智慧去管理钱财，使我们也可以荣耀神的名。 Saudara, Amsal pasal 3 ayat 9-10 itu menjelaskan tentang betapa pentingnya mengelola keuangan secara tepat dan secara benar untuk memuliakan Allah. 所以今天我们看箴言第3章第9到第10节，他写了很清楚，我们如何要正确的去管理钱财来荣耀神的名。 Bapak Ibu kata yang pertama itu muliakanlah. 在第一句话就是尊荣他，尊荣耶和华。 Artinya kita itu diminta memuliakan, menghormati, mengagumi Allah itu. 也就是意思，我们要尊人、尊敬，也钦佩耶和华。 Dan kita diminta memuliakan, mengagumi Allah melalui harta kita. Harta itu artinya kekayaan yang mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh seseorang. 而且神也要我们用钱财来尊荣他，就是一个人所拥有的财富，包括各种各样的资产。 Nah, bagaimanakah kita itu bisa memuliakan, mengagumi Allah melalui harta kita itu? 那么我们要怎样才可以用我们的钱财来尊荣耶和华？ Bapak Ibu, saya ingin memberikan ada 3 cara yang harus kita lakukan agar kita dapat mempermuliakan Allah melalui harta yang Tuhan anugerahkan dan percayakan di dalam hidup kita ini. 弟兄姐妹，有3个方式使我们可以尊荣神，通过神赐予我们的恩典与财富。 Yang pertama, kita memiliki satu keyakinan Allah adalah sumber segala berkat. 第一，我们要相信神就是祝福的源头。 Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang sudah kita bahas tadi, Bapak Ibu, 弟兄姐妹，如果我们看刚刚我们读到的经文， di mana kita itu diminta memuliakan Allah dengan harta kita. 在哪里神要我们尊荣耶和华，用我们的财物。 Ini merupakan sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang yang mencintai akan mamon. 这对那些喜爱妈门的人肯定很难做到。
Tadi sudah dibacakan di dalam bagian pengakuan dosa kita. 刚刚认罪祷告的时候，我们也已经读到了， Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. 这是很难做到的事。 Contohnya orang yang sulit itu melakukan seperti ini dengan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. 比如这个人，我们问他一个问题， Kalau tanya, uang bukan segala-galanya, apa jawab kita? 如果我们说钱不是所有， Tanpa uang susah segala-galanya, apa jawab saudara, ya atau tidak? 没有钱我们处处都难。弟兄姐妹的回答是什么？ Saudara, orang yang mencintai mamon pasti akan mengatakan, apakah uang itu segala-galanya, bukan segala-galanya? Mungkin mengatakan, enggak, segala-galanya bagi saya. 可能对那些喜爱马门的人，如果我们问他钱不是所有，当然他会说不是。对我来说，钱就是所有。 Mungkin juga bagi orang seperti itu mengatakan tanpa uang memang benar susah segala-galanya. 那可能对那些人，他也说没有钱处处都难，他是同意的。 Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, 但是我们作为基督徒， yang hati kita itu terpusat kepada Allah. 我们的心集中于神的，向 Kalau 往神的。 ditanya, 如果我们被问 uang bukan segala-galanya. 钱不是所有的， Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian pasti mengatakan tidak, begitu ya. 我肯定弟兄姐妹都会回答不是。 Tapi kalau tanya, tanpa uang susah segala-galanya, jawab Bapak Ibu apa? 如果我们问钱没有钱处处都难，弟兄姐妹会回答什么呢？ Sulit jawab ya. 很难会回答吗？ Bapak Ibu, kalau kita itu hidup berpusat pada Allah, sebetulnya jawabannya juga tidak. Karena tanpa Allah itulah kita susah segala-galanya. 但其实，如果我们的心仰望着神，肯定我们也会回答不是，因为没有神，才一切都很难。 Bapak Ibu, di dalam bagian ini saya ingin menekankan, 弟兄姐妹，在这部分我要强调， Tuhanlah Bapak Ibu yang membawa satu anugerah bagi kita untuk memberikan berkat di dalam hidup kita ini. 就是神他的恩典才可以把我们进入他的福分。 Kita sebagai orang Kristen harus mulai keyakinan suatu iman yang teguh bahwa kehadiran Allah, anugerah Allah itu sangat penting pada saat kita bekerja, saat kita mencari nafkah, saat kita menerima berkat Tuhan, maupun kita itu boleh sungguh menghayati bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, semua karena semata-mata anugerah dari Tuhan. 而且我们要很坚信的相信，在我们工作赚钱一切利益方面，神的恩典都很重要，并且我们要相信神在我们的生命当中，他掌握了一切。 Saudara, seorang bernama Ligon dan Chen itu mengatakan seperti ini, saudara. 有一位赖根丹根，他这样的解释， Dia mengatakan bahwa kita itu menyadari bahwa sekeras apapun kita bekerja dan kita memang harus bekerja keras. Namun segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan. 我们相信，在我们多么努力的工作的时候，的确我们是要努力的工作，但是在我们所接受到一切的时候，我们也知道那是神的恩典。 Saudara, Ligon dan Chen itu ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, jangan kita itu menjadi sombong. 来跟丹更想跟我们说，我们不要变着骄傲， Jangan berpikir kemudian apa yang kita miliki sekarang itu karena kepintaran kita. 不要因为我们现在所拥有的都是因为我们的聪明。 Saudara, segala kemampuan strategis kita itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari Allah. 我们所拥有的聪明和战略思维能力都不能是独立的，也没有与神可以参与的。 Neuron, memori, daya nalar dalam otak kita itu bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi juga dipelihara oleh Tuhan. 我们大脑中的所有的神经元、记忆和思维能力，不仅是神的创造，但是神每一天都在保守。 Jutaan koneksi saraf bekerja secara teratur karena Allah menopang kehidupan dan kesadaran manusia. 千万条神经连接能够有序的运作，因为有上帝托住人的生命和意识。 Tanpa intervensi dari Allah, pikiran kita tidak mampu mengingat, menimbang, dan mengambil keputusan dengan benar dan bijak. Saudara. 没有神的参与，我们的大脑无法的记住或者考虑或者拿出正确的
Oleh karena 决 itu 定。 kecerdasan manusia itu sekali lagi juga tergantung dari pemeliharaan dari Tuhan itu sendiri. 之所以人的聪明，再次的，也就是依靠着我们的神。 Kalau seluruh bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik, 如果我们的生意一切都可以顺利的走， seluruh pekerjaan kita itu berjalan dengan 所以 lancar, 我们的工作都可以顺顺利利， karena kita itu membutuhkan pemikiran yang strategis itu. 因为我们需要有条规的思维， Saudara, itu ada tangan Allah yang menopang kita. 因为有神的手在扶持着我们。 Seorang pedagang beras tidak boleh berasumsi keberhasilan usahanya itu karena kepintaran dia berbisnis. 卖稻米的商家，他不能认为他生意可以成功，也没有神的参与。 Transaksi jual beli beras itu hanyalah salah satu mata rantai terakhir dari karya Allah yang panjang. 所看见的稻米买卖，只不过是上帝长久作为中的最后一环。 Beras itu berasal dari padi, padi itu tumbuh dari benih yang ditanam. 大米来源于稻子，稻子是由种子生长而来的。 Benih itu bisa tumbuh karena kesuburan tanah, kecukupan air, serta sinar matahari yang Tuhan sediakan. 种子只能在肥沃的土上成长，有足够的水和神所预备的阳光。 Saudara-saudara, kalau begitu, kalau tidak ada yang namanya tanah yang subur, kecukupan air dan sinar matahari itu nggak ada panen, Bapak Ibu. 弟兄姐妹，如果没有足够的阳光、肥沃的土，那么他们也不能收割， Tidak ada perdagangan. 也没有做买卖。 Oleh karena itu kita harus jelas Bapak Ibu bahwa segala yang kita perlukan, yang kita kerjakan pada hari ini, apapun termasuk kalau Bapak Ibu berbisnis yang lain, itu tetap segala sesuatu ujungnya adalah ada Tuhan yang menyediakan. 之所以我们要很清楚的知道，我们所做的一切，今天的工作或者生意，我们要很清楚的知道，到了最后是有神在扶持着是有神供应的。 Bagaimana kita memuliakan Allah dengan harta kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber segala berkat. 我们要怎样以我们的财产去尊荣耶和华？但是就有一点，我们要相信的，神是所有一切祝福的源头。 Yang kedua, kita memiliki hati yang menyembah Allah sebagai sumber segala berkat. 第二，我们要有敬拜一切祝福源头的神的心。 Bapak Ibu, kata muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan buah sulung dari hasilmu. 在那里，我们这句你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。 Artinya apa Bapak Ibu? Ini merupakan satu konsep perjanjian lama di mana panen pertama itu dipersembahkan untuk Tuhan dengan satu iman, belum tahu apa hasil panen yang berikutnya dan seberapa banyak panen yang berikutnya. 我们的意思就是要以信心，不管收割的质量或者数量是如何，但是我们要把最初的收割要献给神。 Ini adalah satu prinsip yang Tuhan berikan, bagaimana kemudian Tuhan itu menginginkan kita memberikan yang terbaik, yang utama untuk Tuhan. 这是神给我们的一个原则，也就是我们要把最好的献上给神。 Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam bagian ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kalau memang kemudian Tuhan adalah sumber segala berkat, apa yang kita terima, maka sebagai pengucapan syukur kita memberikan terbaik, bukan sisa untuk Tuhan. 之所以在这里，我们要知道神给了我们这些观点，所以我们要给神的不是剩余的，但是把最好的要献上给神。 Bapak Ibu, satu pergumulan bagi kita sekali lagi sebagai manusia walaupun sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, satu pergumulan, apakah kita benar-benar memberikan pada Tuhan itu adalah yang utama, bukan yang sisa dari apa yang kita dapatkan dikurangi dengan segala pengeluaran kita. 所以在我这一点，我们也要很清楚的知道，我们献上给神的是不是剩余的，还是已经扣掉所有的费用的剩下的给神，或者我们会把最好的献上给神。
Apalagi Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatimu, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 所以在哥林多后书第9章第7到7、8节那里，保罗说：个人要随本心所轴定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Bapak Ibu, dikatakan kita harus memberi dengan sukacita, dengan rela, tanpa satu beban yang berat. 弟兄姐妹在那里说，我们要本心所酌定的，把最好的献上给神，有喜乐的心，不要作难，不要有勉强的心去献。 Bapak Ibu, bagi saya memberikan yang terbaik, misalnya kalau di gereja ini menerapkan perpuluhan aja. Bapak Ibu, seringkali kita apakah benar memberikan dengan sukacita dan rela, atau kita dengan beban yang berat? 弟兄姐妹，我们打个比如说，我们要给11奉献的时候，当我们要奉献的时候，我们是乐意的去给，或者有重担的去给呢？ Tapi bila kita tidak melaksanakan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu, 但如果我们没有把最好的献上给神， sebenarnya kita sudah masuk dalam dosa keserakahan, Bapak Ibu. 其实我们已经陷入了贪心的罪。 Kita mau mengambil semua bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita tanpa untuk Tuhan. 我们想掌控所有神给我们的，然后没有把神给我们的也一部分献上给神。 Apa yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan, tapi kita tidak memberikan, itu artinya kita sudah memiliki satu hati yang serakah. 我们没有把应该的献上给神，那就是我们已经贪心了。 Persoalan serakah itu bukan persoalan gampang, Bapak Ibu. 贪心不是一个很简单的问题， Ini bukan masalah moralistik, 也不是不仅是道德上的问题， tetapi menyangkut masalah penyembahan. 但是关于到敬拜的问题。 Sehingga Tuhan Yesus itu mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 所以主耶稣在这里说，一个人不能侍奉两个主，不是这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，也侍奉马门。 Bapak Ibu, inilah konsep di mana melalui harta kita itu kita menyembah kepada Allah. 这就是在以我们的财富来敬拜神的观念。 Saya ingat ada seorang ibu yang dulu itu memberi pengajaran pada saya. 我记得有一位女士教导了。 Ibu ini setelah dapat uang pada tanggal 1, sekian banyak yang menjadi keuntungan dia. 每个1号他所得到的利益， Ini zaman dulu Bapak Ibu. Dia langsung 10%-nya dia karetin Bapak Ibu, diikat dengan karet. 但是很久以前，他把他所得到的利益，那个钱，他就用橡胶圈的绑住他。 Lalu dia mengambil beberapa uang lagi Bapak Ibu, dia karetin ini untuk persembahan tiap minggu. 然后他那个是1/10，然后他又分开，他每星期天要奉献的钱，他也把它绑住了。 Dia karetin lagi Bapak Ibu, ini untuk menabung. 然后他又绑住一捆，就是他需要储蓄的钱。 Dia karetin lagi ini untuk dana cadangan kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa atau memberikan untuk orang lain. 然后他又再绑住一些钱，就是他在危机上需要用到钱的时候的储蓄。 Yang kemudian ada lagi yang kemudian dia kareti untuk kebutuhan dia kehidupan sehari-hari. 然后有一部分他分开来是他每天生活费。 Saya tanya kenapa kok dikaretin, kenapa kok dikasih karet gitu. 我问他你为什么要这样的绑住Dia bilang begini, 他这样的说， kalau tidak saya karetin, tidak saya kasihkan itu katanya. 如果我没有把他绑住，我是不会给出去的。
Kalau tiap minggu di gereja itu ada persembahan perpuluhan, tiap minggu pertama saya tidak bisa berikan itu katanya. 如果我没有帮助他，每个月的第一个星期，我不会把这些钱奉献。 Bapak Ibu contoh ini memberikan pada saya satu contoh yang luar biasa Bapak. 这个比喻对于我来说，这非常好的， Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia mau menyembah Tuhan. 非常好的例子，他要把最好的奉献给神。 Saudara Timothy Keller mengatakan uang adalah berhala utama hati manusia. Timothy Keller 说，金钱是人心主要的偶像。 Mengambil buah sulung dan pendapatan dan memberikan kepada Tuhan sebagai cara mematahkan kuasa uang atas hidup kita. 从收入取出初熟的果子献给上帝，是切断钱对我们生命中权势的方法。 John Calvin juga mengatakan Bapak Ibu, Tuhan tidak membutuhkan uang kita. John Calvin 也这样的说，神不需要我们的金钱， Tapi dia menguji kasih sayang kita. 但是他考验了我们对他的爱。 Dengan memberikan bagian pertama kita mengakui Tuhan adalah sumber dari seluruh panen. 把最初的部分献上，我们承认神是收割的源头。 Jika kita enggan memberi, kita sedang mencuri kemuliaan yang seharusnya milik Allah. 如果我们不愿意奉献，我们就是正在偷窃属于神的荣耀。 Ibu Bapak, bagaimanakah kemudian kita memuliakan Allah melalui harta kita, Bapak? 弟兄姐妹，然后我们要怎样以我们的财物来荣耀神？ Marilah kita memberikan terbaik buat Tuhan sebagai penyembahan kita, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. 我们把我们最好的献上给神，作为我们的敬拜。 Yang ketiga, kita memiliki sikap menghargai berkat Allah, Bapak Ibu. 第三，我们要有珍惜上帝祝福的态度。 Di dalam Amsal 3:10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 箴言第3章第10节，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。 Saudara, dikatakan lumbung-lumbung itu akan mengalami kelimpahan sampai melebihi kapasitas. 那里说你的仓房经历丰盛，超过最初储存的容量。 Tapi ayat ini seringkali disalahartikan dari sudut pandang investasi rohani, Bapak Ibu 但是 ya. 这个经节经常从属灵投资的角度被误解了。 Ini bukan kalkulasi matematika, membuat skema bagaimana kita cepat kaya, Bapak Ibu. 这不是数学的计算，也不是快速致富的计划。 Tapi ini berisi satu pengajaran yang benar-benar dalam, bahwa kalau kita itu setia kepada Tuhan, maka ada kecukupan demi kecukupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan untuk menopang di dalam kehidupan kita. 但是这个是有很深的意义，就是在我们相信神的时候，有神的祝福够我们用。 Liget dan Chan juga mengatakan Tuhan memberkati dengan kelimpahan orang-orang yang menjadikan Dia sebagai prioritas mereka. Bukan karena mereka menginginkan kelimpahan, tetapi karena mereka mendambakan kehadiran Allah di dalam hidupnya itu. 而来跟丹根在那里说，神祝福那些丰盛的祝福人类，是因为他想把他们作为首先的人，不是因为他们想要丰盛，但是因为他们想要神。 Tapi seringkali orang itu tergoda untuk mengisi lumbungnya itu dengan instan dan begitu cepat, saudara. 但是很多人都很想快速的把他们的仓房可以装满。 Saudara, itulah yang diingatkan oleh Amsal 13 ayat 11, harta yang mudah diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. 那就是箴言13章11节的那里说，不劳而得的资财必然消耗，劳动积蓄的必渐加增。 Saudara, begitu banyak orang ingin mengisi lumbungnya itu dengan melakukan hal-hal yang melanggar perintah firman Tuhan. 很多人因为想快速的装满他的仓房，所以他做了违背神的旨意的事。 Tapi juga Amsal mengingatkan, jangan juga kemudian kita itu
melakukan cara yang seperti ini dengan berhutang tanpa perhitungan, tanpa perencanaan di dalam Amsal 22 ayat 7. 但是在箴言里也提醒了我们，在我们想要赶快致富的时候，我们也不要没有计划的完整的计划的去欠债了。 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak orang yang mengutangi. 富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。 Di dalam bagian ini Tuhan ingin mengatakan, jangan sampai kita melakukan terjebak di dalam hutang yang tanpa perencanaan yang baik. 在这里提醒了我们，我们尽可能的不要陷入没有周密计划的债务。 Karena kalau itu kita lakukan, itu satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pemeliharaan Allah di dalam hidup kita ini. 因为这是我们不信神看顾的表示。 Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita kembali melihat Amsal pasal 3 ayat 10, Bapak Ibu. 如果我们再看箴言第3章第10节， Apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita pada hari ini? 今天神已经赐予我们什么了？ Marilah kita menghargainya. 我们要珍惜它。 Itulah yang Tuhan berikan menurut kehendaknya di dalam kehidupan kita. 那这是按照神的旨意赐给我们的， Itulah yang diberikan oleh Tuhan menurut kemurahan hatinya. 那是按照他的慈爱赐给我们的。 Bagaimana kita menghargai yang ada ini, Bapak Ibu? 那我们要如何的珍惜我们所有的呢 John Piper mengatakan, ？John Piper 这样的说： kalau Tuhan memberikan kelimpahan kepada lumbung kita, 如果神给我们的仓房丰盛， justru Anda jangan menaikkan standar hidup, tapi agar Anda menaikkan standar pemberian Anda. 我们不要提高我们的生活水平，但是要提高赐予的标准。 John Piper ingin mengingatkan kita, Bapak Ibu. John Piper 想要提醒我们， Kalau kita itu memang diberkati oleh Tuhan, 如果我们是被神祝福的， mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 我们要把最好的献上给神。 Memang kita itu menjalani satu kehidupan, 确实，我们是在生活当中， tapi jangan sampai kemudian standar hidup kita itu kemudian kita naikkan sampai kemudian yang punya Tuhan itu tidak kita berikan. 但是不要我们在提高我们的生活水平，到最后我们不献上最好的给我们的神。 Ada seorang anak muda yang ngomong sama saya. 有一位年轻人这样的说， Dia mengatakan kepada papa mamanya, 他这样的对他父母说， setiap minggu itu dia dikasih uang oleh papanya untuk memberikan persembahan buat gereja. 每个星期天他爸爸妈妈都给他钱去奉献， Karena dia belum bekerja, saudara. 因为他还没工作。 Tapi saudara, setelah sekian lama kemudian papanya diberkati oleh Tuhan. 但是过了很长时间，他的爸爸也有被神祝福， Tapi uang yang diberikan untuk Tuhan itu tetap sama. 但是他给上帝的钱还是一样的数目。 Sedangkan standar hidup mereka sudah lebih tinggi lagi. 他们的生活水平已经提高了。 Anak muda ini ngomong sama bapaknya, 这个年轻人对他的爸爸说 Pak, ini kan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita.：“ 把神的祝福我都很在我们的生命当中都很丰盛。 Kenapa Papa memberikan kepada saya untuk persembahan ke gereja masih tetap sama?” 为什么爸爸给我的奉献还是一样的数目？ Yang kedua, Bapak Ibu, 第二的弟兄姐妹， berkat dalam ayat 10 adalah bahan bakar agar api kemuliaan Allah itu semakin besar melalui kemurahan hati kita. 第10节中的祝福，也就是燃气，使我可以通过我们的施于他的荣耀之火愈发辉煌。 Bapak Ibu, bukankah kita itu mau dipakai oleh Tuhan? 弟兄姐妹，我们是不是愿意被神使用， Agar api kemuliaan Allah itu semakin terpancar melalui gereja ini. 使神的荣耀之火可以被茂盛出来？ Bukankah kita terpanggil supaya gereja ini semakin maju? 我们是不是被呼召，使这教会可以越来越进步？ Saudara, kita itu perlu untuk memperhatikan bahwa agar api kemuliaan Allah itu semakin terpancar. 之所以我们要很认真的去看，使神的荣耀之火愈发辉煌， Melalui memberikan terbaik untuk Tuhan. 通过我们把最好的献上给神。 Sebagai penutup khotbah ini, Bapak Ibu, karena sudah waktunya. 作为这结尾， Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu dan saya
memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan sudah memberikan terbaik untuk kita. 在我们还没把最好的献上给神，神已经把最好的赐给我们了。 Yakobus 1 ayat 18 mengatakan atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. 雅各书的第1章18节，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。 Bapak Ibu, dia mencurahkan darahnya untuk kita. 弟兄 Supaya kita menjadi anak sulungnya Bapak Ibu. 弟兄姐妹，他留下了他的血，使我们可以成为他的长子。 Dia memberikan terbaik di dalam dirinya untuk kita. 他把他身上最好的给了我们， Untuk membayar lunas hutang-hutang dosa kita. 把我们的一切罪债都还清了。 Kita tidak mampu untuk membayar lunas hutang-hutang dosa 我们 kita. 是无法去还债我们的罪， Dia melunasi kita. 但是他已经把它还清了， Supaya kita menjadi anak sulungnya Bapak Ibu. 使我们都可以成为他的长子。 Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang penting. Tuhan memberikan segala-galanya untuk hidup kita. 弟兄姐妹，这很重要，神已经把他所有的一切赐给我们了， Bukan hanya harta duniawi, tapi harta surgawi Tuhan berikan dalam hidup kita 不 ini. 仅是世上的财物，但是天上的财物都他已经赐给我们了。 Sehingga Laikon Dancan itu mengatakan, pemberian Allah itu adalah ekspresi siapa diri Anda. Dan merupakan ekspresi kesadaran akan siapa diri Anda. 所以赖更但里说，奉献是我们自我的表现，不是因为也是因我们的觉悟，我们是谁的表现？ Anda adalah anak sulung, saudara. 我们是长子， Berikan buah sulungmu yang terbaik untuk Tuhan. 我们要把最好初熟的果子奉献给上帝， Itulah ekspresi siapa diri Anda. 那就是表现了我们的身份。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。